Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin mulakan dengan bertanyakan satu soalan. Wahai MACD Malaysia, adakah anda benar-benar minta untuk diboykot sampai kiamat? Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua tahu apa yang tengah berlaku dekat bumi Plasticine sana. Macam biasa, terpaksa cakap lain sikit bunyinya sebab tak nak algoritma tangkap perkataan-perkataan kita sebutkan sampai menyebabkan video ini sekat. Jadi anda faham-faham sendirilah ya. Balik pada cerita, kita semua tahu apa yang terjadi dekat negara Plasticine sana. Penindasan yang dilakukan oleh puak-puak penindas itu terus-terusan berlaku sampailah ke hari ini. Dan rentetan daripada penindasan yang terus berlaku itu, kekejaman yang terus berlaku itu, memang gerakan boykot untuk produk-produk yang dikatakan menyokong negara penindas itu sangat-sangat mendapat momentum. Bukan sahaja dekat Malaysia, tetapi di seluruh dunia. Dan antara produk yang begitu teruk sekali diboykot ialah MACD. Tak kira MACD luar negara ataupun MACD dekat dalam negara kita sendiri terutamanya lah. Di mana impak boykot terhadap MACD Malaysia ini sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan sekalian. Kita dapat lihat sampai sekarang pun MACD dekat Malaysia ini memang kosong. Memang tak berapa ramai sangat orang masalahnya. Ada, tetap ada. Tetapi tidak seramai mana masalahnya kan. Dan yang lebih lawak lagi tuan-tuan sekalian, walaupun mereka cuba untuk memperkenalkan kembali prosperity burger seperti mana tradisinya ketika tahun baru Cina baru-baru ini, pun sama juga MACD tetap lengang, tetap kosong. Saya sendiri sebagai penggemar prosperity burger yang tak pernah miss makan prosperity burger sejak tahun 1996, pun akhirnya tahun ini berjaya tak beli walau sekali pun prosperity burger itu. Alhamdulillah. Dan kita dapat lihat memang impak boykot terhadap MACD Malaysia ini begitu ketara tuan-tuan dan puan sekalian. Dan ini menyebabkan mereka betul-betul panas. Dan akhirnya pada ambang tahun baru 2024, mereka telah bertindak menyaman BDS Malaysia. BDS Malaysia ini merupakan satu gerakan untuk menggalakkan boykot dan juga untuk awareness kepada masyarakat berkenaan dengan produk-produk yang menyokong negara penindas tersebut. Di mana akhirnya MACD Malaysia ini tak puas hati, mereka saman BDS Malaysia atas alasan oleh kerana BDS Malaysia telah meletakkan logo mereka sebagai antara produk yang memang patut diboykot menyebabkan mereka mengalami kerugian. Kata mereka, MACD Malaysia ini tidak menyokong negara penindas tersebut. MACD Malaysia ini dimiliki oleh orang-orang Islam. Jadi kita tak sokong. Jadi kenapa nak letak lagi logo mereka dekat senarai produk yang perlu diboykot itu dan sebagainya. Sampai mufti pun masuk campur. Mufti pun boleh jadi jurucakap MACD Malaysia. Kau jangan main-main. Tetapi tuan-tuan dan sekalian, tindakan MACD Malaysia itu yang cuba untuk menyaman BDS Malaysia itu memang mendapat kecaman yang sangat-sangat luar biasa daripada rakyat Malaysia. Bahkan saya juga telah mengeluarkan satu video. Tindakan MACD Malaysia ini nak menyaman BDS Malaysia akan menyebabkan mereka seolah-olahnya menggali kubur sendiri. Dan akhirnya mereka menyedari backlash yang mereka terima akibat menyaman BDS Malaysia itu benar-benar luar biasa, benar-benar menjejaskan perniagaan mereka. Maka pada awal bulan Mac baru-baru ini, mereka telah bertindak menarik kembali sama mereka terhadap BDS Malaysia selepas satu proses mediasi. Di mana mediasi ni macam perbincangan lah. Pihak penyaman dengan pihak disaman bincang dekat luar mahkamah whatsoever untuk mencapai titik tengah agar benda ini tak masuk ke mahkamah dan sebagainya. Dan hasil daripada mediasi itu, MACD Malaysia tak jadi nak saman BDS Malaysia. Tetapi itu dia tuan-tuan sekalian. Rupa-rupanya ada satu kisah tahu yang berlaku ketika mediasi tersebut. Apakah kisahnya? Anda cuba tonton video ini. And what happened was the public in Malaysia were very upset, and the boycott increased tremendously. And McDonald, I think, in Malaysia, decided that they want to intimidate people, intimidate influencers, etc., and decided to sue us. Of course, the legal basis is very weak because we didn't actually defame them, and but they decided to sue us anyway. But halfway, recently, they asked for a mediation meeting. They wanted to talk to us and convince us to withdraw the McDonald logo from the poster. And we had a meeting organized by the Malaysian court. And we said to them that we can consider that
provided that you condemn Israeli crimes of in Palestine. You make it clear that you condemn what is happening over there, the over there. But unfortunately, they didn't want to issue the statement. They said they can condemn but they were not willing to condemn Israeli involvement in the genocide. So we said that's not good enough. We said that if you refuse to mention the action actually done by the Israelis, then it's not good enough for us. And we decided to go for a second mediation meeting in order to come to an agreement. But out of the blue, before the second mediation took place, they decided to withdraw their lawsuit. We were actually quite willing to go to the court because we know that we are in a very strong position. But when they withdrew, it's obvious that they knew that they were not going to win, and their action of suing us was actually backfiring, making people more upset at them. Video ini tuan-tuan dan puan sekalian memaparkan keratan wawancara antara pihak luar negara bersama-sama dengan pengasas BDS Malaysia. Di mana pengasas BDS Malaysia itu berkata bahawa ketika proses mediasi, memang mereka telah cuba bincang untuk mencapai kata sepakat, kata tengah. Dan pihak MACD Malaysia difahamkan telah meminta pihak BDS Malaysia untuk mengeluarkan perkataan MACD atau logo MACD itu daripada senarai produk-produk yang harus diboykot. Dan BDS Malaysia kata tak ada masalah, boleh, dengan syarat pihak MACD Malaysia tolong condemn tindakan ganas dan kejam yang dilakukan oleh negara penindas itu terhadap penduduk-penduduk Palestin. Cakap macam tu, kita akan consider untuk keluarkan MACD Malaysia daripada senarai produk yang patut diboykot. Tetapi apa terjadi? MACD Malaysia kata mereka akan condemn pembuatan ganas dan juga kejam serta tidak berperi kemanusiaan itu. Tetapi mereka tak nak condemn negara penindas itu. Faham tak ayat ni? Dia nak condemn tindakan ganas itu, tetapi mereka tak nak condemn negara yang buat keganasan itu. Nampak tak kat situ? Mereka tetap tak nak kutuk, tak nak kritik, tak nak hentam, tak nak condemn negara yang memang kita tahu sangat-sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu. Bayang tuan-tuan sekalian, macam mana cerita sekarang ni kan? Mereka kata nak hentam keganasan, tapi tak nak hentam pihak yang membuat keganasan itu. Kenapa agaknya ya? Pelik-pelik betul. Kata syarikat milik orang Islam. Kenapa mereka ini terlampau apologetik sangat sampai mereka tak nak condemn pihak negara yang buat keganasan itu? Tak nak sebut nama pun masalahnya. Jadi benda itulah yang dianggapkan oleh pengurusi BDS Malaysia ini bahawa MACD Malaysia macam tidak bersungguh-sungguh pun sebenarnya untuk mencapai titik tengah. Mereka cuma pentingkan mereka tengah rugi sekarang ini. Tetapi mereka tetap tak nak mengubah dasar mereka. Dah lah dulu kita pernah minta MACD Malaysia untuk kutuk tindakan MACD negara penindas itu bagi burger percuma kepada askar-askar mereka. Pun mereka tak buat juga masalahnya kan. Banyak kali tahu kami mengeluarkan cadangan demi cadangan kepada MACD Malaysia untuk membolehkan mereka ini tidak lagi diboykot. Antaranya macam kita pernah katakan, renounce hubungan mereka dengan negara penindas itu serta kutuk negara penindas itu. Jangan sekadar kutuk tindakan, tapi kutuk yang buat tindakan itu juga. Tetapi hasil perbincangan bersama-sama dengan pengurusi BDS Malaysia itu ketika proses mediasi, nampak gayanya mereka memang enggan untuk mengkritik serta mengutuk negara yang melakukan keganasan itu. Jadi di situ tuan-tuan sekalian, nampak gayanya pihak MACD Malaysia ini memang betul-betul hendak diboykot sampai kiamat. Anda setuju ataupun tidak? Tetapi atas dasar hendak berlaku adil, atas dasar hendak tabayun dan sebagainya, saya dengan ini hendak bertanyakan kepada MACD Malaysia, benar ataupun tidak dakwaan yang telah dibuat oleh pengurusi BDS Malaysia ini? Benar ataupun tidak betapa anda dikatakan, didakwa memang mahu condemn tindakan keganasan, tetapi anda tidak mahu condemn, tidak mahu kutuk, tidak mahu untuk menyatakan orang kata apa, kemarahan anda terhadap negara yang melakukan penindasan tersebut? Kenapa? Anda kata kalau betul, kenapa macam tu? Pelik-peliklah perangai korang masalahnya kan. Dan saya harap sangat anda semua, tuan-tuan dan puan sekalian, bangsa wala beri sekalian, untuk sharekan video saya ini seluas-luasnya biar sampai ke pangkuan MACD Malaysia. Biar persoalan ini sampai ke meja mereka dan kita nak mereka jawab. Mengapakah mereka dalam masa yang sama mereka hendak condemn tindakan keganasan tetapi mereka tidak mahu condemn negara yang melakukan penindasan tersebut?
Sedangkan kalau kita tengok krisis Ukraine dengan Russia, MACD dekat luar sana memang laju saja condemn tindakan Russia. Sampai ada bertindak tarik keluar mereka daripada Rusia dan sebagainya. Tetapi kenapa MACD Malaysia begitu apologetik dengan negara penindas itu sampai mereka tak nak menamakan negara itu sebagai negara yang bertanggungjawab melakukan keganasan dan juga tindakan-tindakan yang kejam itu. Allahu Akbar. Pelik-pelik tuan-tuan sekalian. Dan perkara ini sekiranya kalau benar memang akan menyebabkan MACD berada selama-lamanya dalam senarai hitam saya. Saya tak akan jejakkan kaki saya ke MACD lagi sehinggalah perkara ini diatasi dan juga diselesaikan dengan cara yang sepatutnya. But until then, kepada MACD Malaysia, jangan marahlah sekiranya kalau rakyat Malaysia terus boikot anda selepas ini dan sambil boikot mereka tanyakan anda soalan ini. Masa itu anda nak muka ke mana? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?